Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan sentiasa peka berkenaan kesan perubahan iklim yang akan menjejaskan sektor agro makanan negara, termasuk persediaan negara fasa akhir dalam fasa akhir monsun Timur Laut berterusan hingga hujung Mac 2024. Turut terlibat adalah negeri Sabah yang akan turut terkesan dengan perubahan iklim ini. Pengurangan hujan atau ketiadaan hujan pada tempoh yang lama ketika fasa akhir monsun Timur Laut ini boleh menyebabkan cuaca lebih panas dan kering berbanding masa biasa. Kita tahu di Sabah sekarang, di sebelah Kota Belud, memang panasnya cukup hebat. Justru itu KPKM melalui kawasan pembangunan pertanian bersepadu AIDA Kota Belud dan Jabatan Pertanian Sabah akan mengambil langkah-langkah jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek yang pertama, mengedarkan pam air bergerak kepada pesawah di kawasan terjejas. Yang kedua, melaksanakan kerja-kerja pembersihan parit tersier di sawah bagi memastikan air sampai ke petak sawah bagi kawasan yang mempunyai sumber air. Yang ketiga, mengedarkan minyak diesel kepada pesawah yang mempunyai pam-pam di bawah seliaan AIDA mengikut had yang telah dipersetujui bersama pihak AIDA dan pesawah. Yang keempat, membuat pemantauan dan memberi khidmat nasihat kepada pesawah supaya menangguhkan penanaman padi buat sementara waktu sehingga keadaan kembali pulih. Program penanaman padi luar musim di negeri Sabah beroperasi dari bulan Mac hingga Julai yang hanya melibatkan kawasan-kawasan padi kategori K1 dan penanaman padi hanya akan dilaksanakan mengikut keputusan mesyuarat Jawatan Kuasa Penyelaras Pertanian Daerah. Yang kelima, mengadakan mesyuarat Jawatan Kuasa Penyelaras Pertanian Daerah setiap minggu, iaitu Jabatan Pertanian, Jabatan Pengairan, Pertubuhan Peladang, Koperasi Pembangunan Desa, Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu. Panjang sikit, itu ada sikit lebih seminit. Keenam, mewujudkan pusat operasi di Ibu Pejabat Pertanian yang berfungsi untuk mengambil tindakan segera terhadap maklumat dan data yang diterima. Yang ketujuh, mengarahkan semua pegawai teknikal Jabatan Pertanian di peringkat wilayah memantau status penanaman padi di kawasan terbabit pada setiap hari dan melaporkan sebarang perkembangan kepada pegawai pertanian. Langkah jangka panjang, satu, menyelaras jadual penanaman padi. Yang kedua, membina kolam takungan, ini jangka panjang, bagi memastikan ketersediaan air untuk tanaman padi semasa kemarau. Cadangan ini dicadangkan untuk kajian feasibility study for the integrated water resources and flood mitigation Kota Belud yang akan dilaksanakan oleh pihak JPS Malaysia. Hasil kajian ini akan digunakan sebagai rojokan dalam penyediaan kertas permohonan pembangunan sistem pengairan dalam rancangan Malaysia ke-13. Ketiga, mengenal pasti kawasan sumber air bawah tanah bagi tujuan pembinaan telaga tiup. Perbincangan dengan pihak Jabatan Mineral dan Geosains Sabah telah pun dibuat untuk mendapatkan maklumat berkaitan sub permukaan air bawah tanah untuk mengenal pasti kawasan yang berpotensi dibina. Keempat, menggalakkan penggunaan benih yang tahan kemarau. Kelima, melaksanakan pembenihan awan jika perlu dan jika ada tumpuk-tumpuk awan. Ini diusahakan dan telah kita laksanakan sebelum ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.
Berikut. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan. Memandangkan kalau ada nasihat untuk menangguhkan tanaman padi, dan saya difahamkan mereka inilah yang sebenarnya yang terjejas apabila petani-petani yang depend kepada air hujan untuk tanaman. Saya ingin bertanya, adakah kerajaan bercadang untuk memberikan bantuan wang ihsan kepada pesawah-pesawah di Sabah, khususnya di Kota Belud dan Papar yang terjejas akibat kemarau, kerana saya juga tahu bahawa tabung bencana tanaman ini belum diaktifkan lagi kerana belum lagi diisytiharkan bencana oleh Setiausaha Kerajaan Negeri, terutamanya di Kota Belud. Tetapi bagaimana pula kalau petani itu dia depend dengan, itulah satu-satunya sumber pendapatan dia, maksudnya melalui tanaman padi. Dan kedua, berapakah jumlah projek-projek pengairan dan sumber air alternatif bagi tujuan penanaman padi di Sabah yang akan dibina dalam baki rancangan Malaysia ke-12. Contoh macam di Kota Belud, Yang Berhormat Menteri, masih ada sawah padi yang depend macam saya cakap tadi dengan air hujan. Ketiga, sejauh manakah kajian dan juga penyelidikan berkenaan padi tahan lasak yang dibuat di peringkat kementerian, dan adakah kajian tersebut meliputi pada musim kemarau ini? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Banyak soalannya. Memang kita ada tabung bencana, bukanlah sampai di peringkat isytihar darurat baru diberi tabung bencana itu. Pemberian bantuan kewangan kepada pesawat yang terjejah adalah tertakluk kepada penilaian oleh Jawatankuasa Penilaian Teknikal Tabung Bencana Tanaman Padi. Kadar bantuan yang diberikan kepada sawah adalah RM876 per hektar, dengan jumlah maksimum bantuan kepada pesawah yang layak adalah terhad kepada kawasan musnah seluas 3 hektar. Pada 2023, PKPM telah menyalurkan bantuan sebanyak 12 juta keseluruhan, dan untuk di negeri Sabah melibatkan kawasan 219 hektar khususnya bagi AIDA Kota Belud sebanyak RM36,000 telah disalurkan kepada 17 orang pesawah dengan melibatkan kawasan 22.9 hektar. Oleh itu, kalau ada sekarang yang terjejas, kita harap kerjasama dengan pihak penanam padi, dengan Jabatan Pertanian dan Persatuan Peladang akan membanci dan akan usaha untuk memberikan bantuan mengikut bajet yang ada. Terdapat 3 pengairan bagi tujuan tanaman padi yang sedang pelaksanaan di bawah peruntukan rancangan Malaysia ke-12, iaitu Repair and Improvement Work of Pia Sau Dundau, serta kerja-kerja pembinaan terusan pengangkutan dari Sungai Kedamaian ke Sungai Wario. Betul kok saya sebut ya, Sungai Wario. Manakala terdapat 2 projek yang dilaksanakan pada tahun ini, iaitu Upgrading and Improvement Work of Tempasok South Irrigation Scheme Kota Belud, Sabah, dan pengambilan balik tanah bagi menaik taraf skim pengairan Tulit Suk Keningau, Sabah, dengan jumlah kos projek yang diluluskan sebanyak 27.9 juta. Bagi sumber air alternatif, beberapa cadangan lokasi bagi pembinaan telaga tiup telah dikenal pasti, iaitu di Kampung Bakahak, Kampung Bugoron, Kampung Kalebiungan, Kampung Bambangan, Kampung Gaung dan Kampung Surun, dan banyak lagi lah yang kita sedang usahakan. Ini termasuklah jangka pendek dan jangka panjang. Memang kita mengambil serius soal security makanan, terutama supaya tanaman padi di Sabah dan Sarawak dapat dipertingkatkan dan memperkenalkan benih-benih baru, dan kita harap Sabah boleh berbincang supaya jangan kekal dengan 2 benih sahaja, tapi benih-benih daripada Mardi yang banyak diperkenalkan boleh dibincang, dicuba dan juga ditanam di Sabah. Kita harap Sabah juga akan menjadi satu jelapang padi pada masa yang akan datang. Terima kasih Menteri. Yang Berhormat Hulu Terengganu. Terima kasih Speaker, terima kasih Menteri jawapan yang betul-betul. Cuma saya perhati dengan perpuasaan apa yang jawab oleh Menteri, bahawa apa yang dilaksanakan itu adalah langkah-langkah biasa yang dilaksanakan oleh kerajaan. Sekarang ini Speaker, kita menghadapi
keadaan luar biasa. Beras putih sehingga tempatan sehingga hari ini tidak ada lagi. Beras putih tempatan masih sukar untuk didapati di pasaran. Persoalan saya ialah apakah langkah-langkah luar biasa untuk memastikan bekalan beras putih ini tidak berlaku. Kerana kita berada dalam keadaan luar biasa sekarang. Tak pernah berlaku dalam sejarah beras putih tempatan tidak ada. Apakah langkah-langkah luar biasa? Kerana orang bijak pandang mengatakan bahawa kerja biasa hasilnya biasa. Kita kena kerja luar biasa untuk hasil yang luar biasa. Terima kasih, Ya Ketua. Yang Berhormat Beras Menteri. putih. Tuan Di-Pertua, beras putih tempatan keluarannya hanyalah 62% beras di Malaysia. Daripada itu zakat menggunakan wang beras putih. Kontrak kerajaan, hospital, balai polis, sekolah, asrama dan sebagainya juga beras putih. Maka tinggallah lebih kurang dalam untuk diedarkan 50%. Kemudian India pula kita tahu mengurangkan ekspor beras mereka. Jadi dia jadi sedikit masalah buat sementara, kita kena susun semula. Penyusunan hal beras dan padi ini pada tahun 80 dahulu, yang lahirnya Bernas dan sebagainya. Tahun ini kita akan buat penyusunan baru. Sekarang kita sedang membuat libat urus dengan semua pihak, penanam padi, pengilang, pengedar, peruncit, supaya bila kita umumkan nanti semua pihak terlibat dan berpuas hati. Ini susunan jangka panjang. Masalah beras putih ini akan tetap bermasalah selagi kita tidak cukupkan beras di Malaysia. Sebab itulah saya cuba memainkan peranan bersama dengan pegawai ke arah kita membuka ladang-ladang baru. Yang menjadi peran utama sekarang ialah di Sarawak, di Sabah, Johor juga main peranan, Perak, Pahang. Saya ingat di Pahang itu nak dibuka 10,000 ekar di kawasan Pekan Pahang. Ini di antara kita nak membanyakkan beras putih itu. Kalau tidak, nak dijual dengan harga yang sedia ada, akan berlakulah berbagai-bagai tuduhan yang mengatakan ada beras campur dan sebagainya. Jadi permasalahan ini berterusan. Tapi kita bukan nak lihat ini masalah, tapi kita akan cari jalan penyelesaian dan boleh melegakan semua pihak. Sebab itu libat uruskan secara intensif kita sedang lakukan. Sudah kita buat dengan para petani, persatuan peladang, semua memberi pandangan-pandangan mereka. Semuanya itu kita akan umumkan masa terdekat 2-3 hari ini satu skim baru. Tapi jangka panjangnya itu lebih daripada penstrukturan semula hal beras dan padi negara. Dan semua terlibat, termasuklah kita akan buat libat urus dengan ahli-ahli parlimen di hadapan ini. Supaya semua beri pandangan ini masalah negara. Bukan masalah parti mana, bukan masalah kaum mana, tapi masalah negara yang perlu tuntutan penyelesaian bersama. Sebab soal misalnya panas yang mendadak tahun ini siapa yang boleh jangka? Masa padi sedang masak, panas begitu hebat berlaku di Kedah. Dia boleh menyebabkan kekurangan hasil. Jadi semuanya ini kita kena, yang penting kita manusia kena bersedia menghadapi cabaran-cabaran ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kita ke soalan yang kedua. Saya mempersilakan Datuk Hajah Siti Zailah bin Muhammad Yusof Yang Berhormat Rantau Panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Yang Di-Pertua. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kerja Sosial Sedunia yang disambut setiap tahun pada setiap hari Selasa ketiga bulan Mac. Soalan saya, Rantau Panjang meminta Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyatakan apakah langkah yang telah diambil oleh pihak kementerian bagi memastikan kesejahteraan pekerja sosial di negara ini dan apakah status proses konsultasi yang telah terhadap RUU PKS yang terkini. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Rantau Panjang. Tuan Ketua, saya juga sebelum saya menjawab soalan Yang Berhormat Rantau Panjang ini juga ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kerja Sosial Sedunia
yang disambut pada hari ini, iaitu hari Selasa ketiga bulan Mac setiap tahun, khususnya kepada warga kerja Jabatan Kebajikan Masyarakat yang dikasihi dan pekerja sosial di luar sana. Curahan bakti anda semua dalam membantu membentuk kesejahteraan kita rakyat Malaysia amat dihargai. Tuan Diri Pertua, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM sedang giat berusaha dan meneruskan inisiatif ke arah memartabatkan profesyen kerja sosial melalui penggubalan undang-undang Profesyen Kerja Sosial RUU PKS. Peruntukan yang dicadang dalam draft RUU PKS itu antara lain mengandungi tarifan kerja sosial dan pekerja sosial serta penjelasan berkaitan skop praktis kerja sosial. Ia juga mengandungi peruntukan berkaitan penubuhan Majlis Profesyen Kerja Sosial ataupun MPKS yang berperanan untuk mengiktiraf, mendaftar dan mengawal selia amalan kerja sosial. Ini akan membantu melancarkan jaringan kerjasama dalam penyampaian perkhidmatan yang profesional, perkongsian amalan terbaik dan menyokong profesyen menerusi rangkaian badan profesyen lain termasuklah di peringkat antarabangsa. Majlis sebagai satu badan kawal selia melalui peruntukan RUU PKS secara tidak langsung akan bertindak sebagai medium untuk membincangkan cadangan penambahbaikan latihan dan program pembangunan profesional berterusan bukan hanya dalam kalangan penjawat awam tetapi juga kepada mereka yang terlibat dalam kerja sosial di sektor swasta termasuk di pertubuhan bukan kerajaan iaitu NGO. Selain itu, Tuan Dipertua, RUU PKS juga akan memperuntukkan penubuhan jawatan kuasa siasatan yang akan membolehkan siasatan terperinci dijalankan ke atas setiap aduan yang diterima. Fasal tersebut sekaligus akan memberikan perlindungan bukan hanya kepada individu ataupun klien tetapi juga kepada pekerja sosial bagi memastikan mereka juga dilindungi daripada tuduhan atau fitnah yang tidak menasabah semasa menjalankan tugasan. Untuk makluman, proses penggubalan RUU Profesyen Kerja Sosial ini telah dimulakan secara aktif bermula awal tahun 2019 dan draft asal telah disediakan pada akhir tahun tersebut. Hasil dapatan pelbagai sesi libat urus berterusan khususnya antara agensi kerajaan ke atas draft RUU tersebut memerlukan beberapa penelitian khusus termasuklah melibatkan ketetapan dasar bagi memastikan kesediaan pemakaian RUU Profesyen Kerja Sosial setelah diluluskan kelak. Di samping itu, penambahbaikan lain yang diterokai terhadap draft RUU ini adalah untuk memasukkan peruntukan am yang menjelaskan fungsi dan peranan pekerja sosial serta praktis kerja sosial. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat. Ya, terima kasih yang Dipertua dan terima kasih Yang Berhormat Menteri menyedari betapa pentingnya RUU ini untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan kepada pekerja sosial dalam negara. Saya ingin tahu sejauh mana penglibatan pemegang taruh utama termasuk kumpulan profesional terlibat dalam konsultasi ini termasuk juga Persatuan Pekerja Sosial Malaysia. Dan setakat ini apakah nisbah terkini pekerja sosial JKM terhadap kepada populasi penduduk Malaysia berbanding dengan negara-negara jiran? Sebab kekurangan pekerja sosial ini memberi kesan yang sangat besar terutama kepada pegawai dan petugas JKM. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Tuan Ketua, terima kasih Yang Berhormat di atas soalan tersebut. Ini dah di antara cabaran kita yang dihadapi sekarang ini oleh pekerja sosial di Malaysia ini, di mana kalau memang kita melibatkan semua pihak NGO juga, ini yang membuatkan ia menjadi satu kelewatan untuk kita untuk finalize dengan izin memuktabatkan RUU ini kerana perbincangan ini masih lagi berterusan, maka ianya menjadi satu cabaran bagi kita untuk mempercepatkannya. Malah kita ada berurus dengan pihak negeri untuk mengetahui bagaimana sambutan mereka. Jadi selain daripada itu juga kefahaman awam yang terhad mengenai peranan dan nilai pekerja sosial termasuk melihat seseorang pekerja sosial sebagai menjalankan kerja amal atau sukarela secara tidak langsung memberi satu gambaran bahawa kerja sosial ini boleh dibuat oleh semua orang, sedangkan tidak. Ini memberi kesan kepada permintaan untuk perkhidmatan ini untuk kita percepatkan, dan dari segi nisbah tersebut tadi Yang Berhormat saya akan beri secara bertulis ya. Ya, terima kasih. Yang Berhormat Tekan. Terima kasih Tuan Yang Ketua.
Berhormat Sri Aman. Terima kasih Tuan Ketua. Yang Mak Menteri, saya telah mendengar jawapan Menteri dengan teliti dan agak tertarik juga dengan RUU PKS. Namun begitu, dan memandangkan isu sosial kini semakin kompleks dan begitu diverse dengan izin, maka saya ingin mendapatkan penjelasan ataupun pendapat dari pihak Menteri, iaitu bagaimana rang undang-undang pekerja sosial ini dapat menangani masalah sosial tersebut. Mohon pendapat Yang Menteri. Terima kasih. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Yang Berhormat Sri Aman. Tuan Deputi Ketua, pengendalian isu sosial semakin kompleks dan pelbagai kerja sosial yang merupakan proses pertolongan oleh pekerja sosial untuk membantu menyelesaikan masalah masyarakat menerusi amalan kerja sosial menuntut supaya pekerja sosial yang mengendalikan kes sosial hendaklah kompeten, terutamanya dari segi pengetahuan, nilai dan etika serta kemahiran kerja sosial. Pekerja sosial profesional sangat diperlukan terutamanya dalam aspek kesihatan, pendidikan dan kerohanian, persekitaran dan perumahan, ekonomi, pekerjaan dan penjanaan pendapatan, sosial dan rekreasi, penjagaan, keselamatan dan perlindungan. Agak meluas Yang Berhormat ya. Jadi selain pengendalian kes sosial yang berpandukan kepada sistem pengurusan kes, penyelesaian isu sosial turut melibatkan peranan dan bidang kuasa daripada pelbagai agensi. Justru badan profesion yang bakal mengawal selia profesion kerja sosial di Malaysia akan menjadi wakil kepada pengamal profesion kerja sosial. Sekian, terima kasih. Kita beralih ke soalan yang ketiga. Saya persilakan Tuan Haji Aminullah Huda bin Hassan Yang Berhormat Sri Gading. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan daripada Sri Gading. Minta Menteri Sumber Manusia menyatakan berapakah tempoh tindakan yang akan diambil oleh pihak berkaitan dalam mengawal selia kecuaian pihak majikan sekiranya ada aduan daripada pekerja terhadap pihak berkuasa. Sebagai contoh dalam kes kelewatan membayar gaji dan caruman KWSP yang berlaku di salah sebuah anak syarikat di bawah silian MBI Kedah. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan juga terima kasih kepada Sri Gading. Terlebih dahulu saya rasa masih sempat saya ucapkan selamat menjalani ibadah berpuasa bulan Ramadan kepada semua umat Islam di Malaysia dan saya masuk terus ke jawapan saya. Kementerian Sumber Manusia ataupun KESUMA melalui Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia iaitu JTKSM akan siasat isu aduan yang melibatkan pelanggaran undang-undang perburuhan bagi memastikan pematuhan majikan terhadap undang-undang yang dikuatkuasakan. Piagam pelanggan JTKSM bagi menyiasat dan memaklumkan hasil setiap siasatan berkaitan aduan adalah dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh pengaduan. Tadi YB daripada Sri Gading memberikan contoh kes terbaru iaitu kes anak syarikat di bawah MBI Kedah. Jadi saya bagi kronologi untuk kes ini untuk bagi contoh tempoh penyelesaian kes. Bagi kes anak syarikat di bawah MBI Kedah tersebut, pada 4 Januari 2024, JTKSM telah menerima aduan daripada pekerja terhadap syarikat Agro Holding, syarikat tersebut. Dan aduan tersebut melibatkan 24 orang pekerja berhubung kelewatan majikan membayar gaji. Jadi pada 9 hari bulan Januari iaitu 5 hari selepas itu, JTKSM telah menjalankan siasatan terhadap syarikat dan didapati aduan adalah berasas dan majikan tidak dapat membayar gaji kerana masalah kewangan. Justru JTKSM telah mengambil tindakan dengan mengeluarkan notis pematuhan kepada majikan tersebut pada 15 Januari 2024 supaya mereka ataupun majikan membayar gaji tersebut. Pada 17 Mac yang lalu, Mesyuarat Lembaga Pengarah Kedah Agro telah memutuskan perkara berikut. 1. Gaji semasa dan tunggakan gaji akan dibayar sebelum Hari Raya Aidilfitri. Jumlah tunggakan adalah lebih kurang 560 lebih
ringgit. Dan pihak syarikat keduanya telah memutuskan untuk menghentikan operasi mereka. Justru, faedah penamatan dan gaji ganti notis akan dibayar dalam tempoh 3 bulan mulai bulan Mac 2024. Pekerja telah juga dinasihatkan untuk memfailkan kes buruh bagi tuntutan gaji terhadap majikan dan DTKSM akan membuka kertas siasatan sekiranya ada laporan difailkan di bawah Seksyen 19 Akta Kerja 1955 atas kesalahan pembayaran gaji lewat. Jika disabit kesalahan, boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 setiap pertuduhan di bawah Seksyen 99A Akta yang sama. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Sri Gading. Terima kasih atas jawapan yang telah dikemukakan. Di mana kalau kita sedia maklum, baru-baru ini pun ada satu tular berkenaan satu memo daripada Ibu Pejabat Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia berkait satu arahan siasatan pemeriksaan berkanun terhadap Pusat Asuhan Tunas Islam Pasti, Sekolah Rendah Islam Teras, Sekolah Rendah Integrasi Teras Islam, Sekolah Menengah Integrasi Teras Islam. Mohon Menteri jelaskan secara terperinci berkaitan memo yang tular ini untuk mengelak sebarang spekulasi dalam kalangan masyarakat. Adakah siasatan ini juga berkait dengan isu caruman KWSP dan tunggakan gaji atau bagaimana? Dan apakah tindakan bantuan kementerian kepada mereka yang tidak dapat gaji dan apakah tindakan seterusnya kepada majikan? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Dia lencong sikit. Lencong jauh sikit. Dia ada dua soalan. Satu ialah soalan tentang isu pasti dan satu lagi soalan tentang bantuan yang diberikan oleh kementerian. Saya jawab dulu. Mungkin komponen kedua iaitu bantuan yang diberikan oleh kementerian kepada pekerja yang mungkin diabaikan oleh majikan dan juga kes-kes kelewatan gaji. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, mana-mana pekerja yang terlibat dengan kes tunggakan bayaran gaji oleh majikan boleh hadir ke Pejabat Tenaga Kerja PTK di cawangan yang berdekatan bagi mendapatkan khidmat nasihat. Dan pekerja juga dinasihatkan seperti dalam kes yang saya sebut tadi untuk memfailkan kes buruh di PTK cawangan yang berdekatan bagi menuntut bayaran gaji yang tidak diterima. Kes buruh yang difailkan di PTK cawangan akan dikendalikan melalui Mahkamah Buruh bagi menyelesaikan tuntutan kewangan oleh pekerja terhadap majikan sebagaimana dalam peruntukan di bawah Seksyen 69 Akta Kerja 1955. Pendirian kita adalah tegas dan tetap, iaitu pekerja berhak kepada gaji. Justru Kesuma akan menguatkuasakan Akta Kerja ini dengan sepenuhnya. Bagi soalan komponen satu pula, saya nak jawab senang. Negara kita ada raja, ada undang-undang. Tak kira siapa sekalipun, syarikat swasta, syarikat kerajaan, tak kira di negeri mana, Kedah, Pulau Pinang, tak kira parti politik mana, DAP ke, PAS ke, semua kena ikut undang-undang. Untuk Kesuma saya dah cakap tadi, pendirian kita tetap dan tegas. Pekerja berhak ke atas gaji mereka dan benda ini jangan main-main. Kita tidak akan kompromi, tak kira anda siapa, saya kata swasta ke, kerajaan ke, parti politik ke, bukan parti politik ke, Kesuma akan ambil tindakan jika hak pekerja tidak dibelah. Kalau tidak buat salah, jangan khawatir. Kita akan bantu. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Datuk Alustar. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan itu mengenai tempoh tindakan yang nak diambil kepada majikan. Bercakap mengenai syarikat di bawah MBI itu Kedah Agro. Di tangan saya ini ada laporan Ketua Audit Negara tahun 2017 tentang Kedah Agro. Ia menyatakan pada waktu itu Kedah Agro pun sudah mengalami masalah keuangan. Tadi Berhormat Menteri sebut masalah keuangan, tak dapat bayar gaji. Isu itu sejak 2017 lagi mengikut laporan Ketua Audit Negara. Dan pada tahun yang sama juga yang Berhormat Menteri, ada kes mahkamah seorang salah laku integriti berjumlah 22.76 juta. Yang Berhormat, soalan ke atau penjelasan? Ini soalan Yang Berhormat Speaker. Ada kes integriti 22.76 juta kepada Kedah Agro. Jadi maknanya pada 2017 lagi sudah ada isu
yang melibatkan salah tadbir urus dan keuangan. Soalan dia, Yang Berhormat Speaker, mengapa 8 hingga 9 tahun baru isu ini timbul dan nak diambil tindakan oleh JTKSM tadi? Adakah sebelum ini tidak ada laporan? Baru 2024 ini baru ada laporan. Dan kenapa tunggu begitu lama? Dan akhir Datuk ini Ketua, mengenai tadi disebut oleh Seri Gading tentang pasti, saya juga nak bertanya Yang Berhormat Menteri. Saya tak mau bangkitkan tapi dah disebut. Apa tujuan kementerian untuk buat siasatan kepada semua premih pasti? Kerana pasti ini aktiviti parti yang dijalankan secara sukarela dan guru-guru itu adalah sukarelawan pasti. Dia bukan aktiviti majikan dengan pekerja. Jadi terima kasih. Mohon penjelasan Mohon Menteri. Terima kasih Speaker. Yang Berhormat Menteri jawab. Semuanya lencong agak jauh, tapi saya cuba jugalah. Bagi menjawab soalan YB, dia aduan kita terima. Tadi saya dah sebut, kita terima aduan bulan Januari ini. Jadi kita jalankan siasatan berasaskan aduan. JTK menjalankan tugas mereka dan saya nak ucapkan syabas kepada JTK. Saya harus beri penghargaan kepada penjawat awam di Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia kerana mereka bertindak tangkas terhadap penindasan pekerja. Itu satu. Keduanya, saya tak kira lah. Kalaupun ada masalah 2017, sekarang untuk kesuma, pendirian kita untuk selesaikan masalah. Itu sebabnya kita berikan masa yang agak panjang kepada Kedah Agro. Sebab apa yang kita nak lihat ialah pekerja diberi hak mereka iaitu gaji dalam aspek ini. Justru nak cerita lama-lama itu saya biarkan kepada YB, tetapi untuk makluman, parti YB dah jadi kerajaan dua penggal. Kalau nak bangkit lagi kisah 2017, lani 500 lebih ribu ringgit kepada 24 orang pekerja. Saya rasa tanggungjawab kita sekarang bukan untuk melihat kepada benda yang lama tetapi untuk menyelesaikan masalah gaji tertunggak 24 orang pekerja. Mungkin kebanyakan rakyat Kedah juga. Jadi saya harap kita tutup isu ini dengan YB minta kerajaan negeri cepat-cepat selesaikan. Kalau boleh sebelum Hari Raya Aidilfitri, kalau boleh minggu ini juga. Jangan sampai sekarang bulan Ramadan. Mereka tengah bersiap sedia bulan Ramadan, berpuasa, kemudian nak menyambut Hari Raya. Jangan menindas dan menganiayai pekerja. Untuk soalan tentang pasti, saya dah jawab tadi. Tak kira parti politik ke, syarikat swasta ke, syarikat kerajaan, tak kiralah DAP ke PAS. Kita akan kuat-kuasakan undang-undang untuk melindungi hak pekerja. Sekian, terima kasih. Baik, selesai masa soalan Speaker, pertanyaan Menteri. Peraturan Dewan 36/12. Yang Berhormat Menteri sebut jangan bertindak menindas pekerja. Itu mengelirukan Dewan, Yang Berhormat Speaker. Sedangkan tadi Yang Berhormat Menteri sendiri sebut penyelesaian telah pun diambil oleh pihak syarikat. Jadi kenapa Yang Berhormat Menteri sebut perkataan jangan menindas? Adakah nak tuju kepada syarikat tersebut? Terima kasih Yang Berhormat Speaker. Yang Berhormat Alustar 36/12 mengelirukan. Saya duduk sini, saya tak keliru pun. Saya faham apa yang Berhormat Menteri cakap. Jadi kita move on kepada agenda seterusnya ya. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Baik, sebelum saya memanggil nama-nama ni untuk dijawab oleh pihak Menteri, saya ingin refresh sedikit 6 perkara accountability pihak eksekutif Kabinet kepada Yang Berhormat. Ya, di bawah peraturan 24, waktu persoalan Perdana Menteri, kedua persoalan menteri-menteri menjawab, ya, dan ketiga jawapan lisan. Selain pada itu, Kabinet juga kena menjawab apa-apa pertanyaan yang Berhormat tanya di dalam ucapan Yang Berhormat. Ya. Selain pada itu, implikasi juga dalam persoalan usul 17, usul 18. Mana ada 6 perkara sebagai pengajaran lah pada hari ini. Ya. Okey, baik. Kita teruskan kepada waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri. Saya pertamanya mempersilakan Datuk Haji Samsul Kahar bin Muhammad Deli Yang Berhormat jempul. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan jempol nombor 1. Yang Berhormat Menteri Komunikasi, sila menjawab. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Ahli Yang Berhormat. Datuk Yang di-Pertua,
Cadangan penguatkuasaan pelaksanaan ke atas penyedia perkhidmatan dalam talian sedang diperharusi dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedang dalam proses melengkapkan kerangka pelaksanaan tersebut. Cadangan penguatkuasaan pelaksanaan ini disasalkan kepada penyedia perkhidmatan media sosial dan perkhidmatan pemesejan internet messaging services dengan izin yang boleh diakses oleh pengguna dalam Malaysia mengikut kriteria penilaian yang akan ditetapkan. Cadangan penguatkuasaan pelaksanaan yang bersasar ini juga dianggap sepadan atau proportionate dengan izin memandangkan ketersediaan kandungan mudarat yang tinggi di dalam platform media sosial dan pemesejan internet. Langkah cadangan kawal selia ini adalah untuk meningkatkan tahap keselamatan dalam talian online safety dengan izin serta menangani kandungan yang bertentangan dengan perundangan negara. Ini juga seiring dengan pendekatan dan perkembangan global semasa dan bukan bertujuan untuk menyekat kebebasan media. Impak pelaksanaan ini akan meningkatkan tahap perlindungan pengguna, terutamanya pengguna perkhidmatan media sosial dan perkhidmatan pemesejan internet daripada terdedah kepada penipuan dalam talian dan kandungan mudarat dalam talian. Selain itu, pengguna juga dapat menikmati perkhidmatan dalam talian dalam ruang lingkup yang selamat, safe environment dan boleh dipercayai, reliable dengan izin daripada pihak penyedia perkhidmatan dalam talian. Sekian jawapan saya. Terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat jempol. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan dan penjelasan. Datuk Speaker, kini wujud persepsi bahawa pihak kerajaan seolah-olah berat sebelah dalam menyiasat kandungan posting yang dikatakan tidak benar ataupun berkaitan isu sensitif di platform media sosial. Persoalannya, apakah garis panduan SKMM dalam menganalisa sesuatu kandungan posting sebelum meminta kandungan tersebut dipadam atau diturunkan oleh syarikat pengendali media sosial berkaitan? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Ahli Yang Berhormat Jempol. Terima kasih Datuk Speaker. Seperti yang saya pernah jelaskan dalam Dewan Rakyat ini dan juga dijelaskan oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi, apabila MCMC terima aduan sama ada daripada orang awam atau daripada penguatkuasa yang lain, kami akan panjangkan aduan tersebut kepada penyedia platform dan penyedia platform akan buat keputusan sama ada aduan itu adalah go against ataupun menentang garis panduan komuniti mereka. Dan kalau jawapannya adalah ya, jadi kandungan itu akanlah dipadamkan. Saya nak kongsi dengan ahli-ahli yang berhormat dalam Dewan ini. Dari 1 Januari 2024 hinggalah 1 Mac tahun ini, sebenarnya 14% daripada keseluruhan permohonan penurunan yang dikemukakan oleh MCMC telah ditolak kerana platform media sosial mendapati bahawa kandungan tersebut tidak melanggar garis panduan mereka. Dan oleh sebab itu, ini menunjukkan bahawa ini bukan keputusan MCMC sahaja. MCMC seorang sahaja yang ataupun satu bahagian sahaja yang buat keputusan sama ada konten itu atau kandungan itu adalah salah atau betul. Dan saya nak kongsi dengan ahli yang berhormat juga, sebahagian besar daripada 86% kandungan yang berjaya diturunkan adalah kandungan yang berunsur perjudian, iaitu 73%, diikuti oleh penipuan iaitu 15.63%. Dan juga kandungan berunsur palsu yang berjaya diturunkan adalah sebanyak 4.15% sahaja. Sekian jawapan saya. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Ketua. Soalan tambahan saya ialah dari hasil lawatan JKPK wanita ke Australia, didapati di Australia ada Suruhanjaya e-Safety, Australian E-Safety Commission, dan di sana telah ditubuhkan satu akta iaitu Online E-Safety Act 2021 yang mana kadar kejayaannya untuk mengawal konten-konten seperti ini dan porno ini mencapai tahap
95%. Jadi mereka juga mempunyai 45 orang penyiasat cyber. Jadi persoalan saya, adakah Malaysia juga akan menggubal akta untuk keselamatan online ini dan menubuhkan suruhanjaya yang sama? Dan yang kedua, kita dapati hari ini banyak laporan-laporan yang viral dalam internet telah pun memberikan suatu penyelesaian kepada masyarakat. Sebagai contohnya yang terbaru kes token menggunakan nama Allah yang telah pun dijual di KK-Mart yang di-up oleh seorang influencer telah menyebabkan alhamdulillah dapat tindakan dibuat segera. Soalan saya ialah, adakah pihak kementerian sedar perlunya dijadikan laporan dalam internet ini sebagai FIR, First Information Report, untuk dijadikan tindakan oleh pihak yang berwajib, kerana kadang-kadang dalam influencer ini bukan guna nama yang sebenar. Jadi perlu kepada kajian oleh pihak kementerian untuk membuat pindaan kepada beberapa prosedur. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih ahli yang berhormat atas soalan tersebut. Memang Jemaah Menteri telah buat keputusan bahawa sekarang Kementerian Komunikasi bersama denganlah Bayu di bawah Jabatan Perdana Menteri tengahlah mengkaji keperluan untuklah mewujudkan Online Safety Act. Itu memang sudah jawatan kuasa telah diwujudkan dan kami memang telah mulakan mesyuarat kita dan juga perbincangan kita untuklah wujudkan satu Online Safety Act. Kalau ada kemungkinan bahawa rang-undang tersebut bolehlah dibawa ke Parlimen untuklah kelulusan Parlimen pada sidang yang akan datang ini. Jadi ini memang merupakan tengah diusahakan. Dan selain daripada itu, saya rasa penguatkuasa berkuasa untuklah membuatlah FIR, First Information Report, melalui apabila mereka meneliti apa-apa kandungan yang dipost, di-uploaded to in internet, dan ini adalah tindakan yang telah diambilkan oleh PDRM dan juga pihak-pihak berkuasa dan sebagainya. Untuk pihak MCMC, apabila kita mendapati bahawa memanglah ada kandungan-kandungan yang telahlah melanggar undang-undang Malaysia, kami juga akan ambil tindakan dan tak semestinya perlulah menunggu orang untuklah buat laporan. Itu memang merupakan puncak kuasa, penguat kuasa memang mempunyai puncak kuasa sebegini. Terima kasih. Kepada soalan kedua, dipersilakan Dr. Ahmad Fakhruddin bin Fakhrul Razi, Yang Berhormat Kuala Kedah. Terima kasih Datuk Ketua. Soalan saya nombor 2. Yang Berhormat Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Tuan Yang Dipertua, untuk makluman Dewan Yang Mulia, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT telah pun menetapkan salah satu agenda utama kementerian ini adalah pengawalan risiko banjir kilat, khususnya di kawasan operasi dan pentadbiran PBT ataupun pihak berkuasa tempatan. Dalam hal ini, KPKT mendapati isu banjir kilat di kawasan Kuala Kedah adalah disebabkan oleh fenomena air pasang besar yang mengakibatkan isu banjir pantai yang merupakan di bawah tanggungjawab dan seliaan Jabatan Pengairan dan Saliran ataupun sekarang ini di bawah Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam. Walau bagaimanapun, KPKT akan sentiasa cakna dalam menentukan langkah-langkah penyelesaian bagi isu-isu penyelenggaraan sistem saliran dan perparitan di bawah seliaan PBT agar lebih efektif dan berkualiti di samping memudah cara dan menyalurkan bantuan-bantuan peruntukan kepada PBT yang mengemukakan permohonan. Bagi tahun 2023, KPKT telah pun menyalurkan peruntukan sebanyak 100 juta bagi projek penyelenggaraan kolam takungan banjir dan 20 juta ringgit Malaysia bagi projek penyelenggaraan perparitan dan longkang kepada semua PBT di seluruh negara. Kerajaan bersetuju meneruskan pelaksanaan kedua-dua projek ini melalui inisiatif Belanjawan 2024 dengan menyediakan peruntukan sebanyak 50 juta ringgit Malaysia bagi projek penyelenggaraan kolam takungan banjir dan 20 juta ringgit lagi bagi projek penyelenggaraan perparitan dan longkang. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, juga KPKT telah pun meluluskan peruntukan sejumlah 14.4 juta untuk mengatasi masalah kejadian banjir kilat yang berlaku di negeri Kedah pada tahun 2023, di mana Majlis Bandaraya Alor telah pun menerima 2.1 juta ataupun bersamaan dengan 9 projek menaik taraf sistem perparitan dan kolam takungan di bawah penyeliaan dan pentadbiran MBAS. Buat masa ini, Tuan Yang Dipertua, Kementerian sedang mempertimbangkan satu lagi permohonan baru
projek menaik taraf sistem peparitan longkang saliran di kawasan MBAS dengan anggaran peruntukan berjumlah RM500,000 di bawah peruntukan BP1 bagi tahun 2024. Sedikit lagi Tuan Yang Dipertua. KPKT juga melalui Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara telah pun merangka pelan operasi pengurusan sisa pasca banjir berikutan bencana banjir ini, di mana dia adakan satu pelan yang menjadi panduan kepada KPKT untuk memastikan kerja-kerja pembersihan sisa pasca banjir dilakukan dengan teratur dan berkesan. Tuan Yang Dipertua, KPKT akan sentiasa bersiap sedia untuk menjalankan operasi pembersihan pasca banjir dengan memberikan 5 tumpuan yang utama. Sedikit lagi Yang Dipertua. Pertama, mewujudkan pemetaan kawasan operasi kerja. Kedua, penjadualan gerak kerja harian dalam kawasan pemetaan yang telah ditetapkan. Dan ketiga, menumpukan kepada operasi kerja pembersihan secara berterusan pada setiap hari, khususnya di kawasan yang dalam pemetaan. Keempat adalah menetapkan peralatan logistik dan juga jentera pembersihan secara berpusat di kawasan-kawasan yang menjadi hotspot. Dan kelimanya, mewujudkan talian untuk pengguna ataupun rakyat boleh menghubungi kita setiap masa, insya-Allah. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Soalan tambahan yang berhormat Kuala Kedah. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Yang Menteri yang telah pun memberikan penjelasan yang tuntas. Soalan tambahan saya ialah, apakah terdapat peningkatan pemantauan dan libat urus agensi terhadap projek pembangunan pemaju terutama di kawasan hotspot banjir yang dikenal pasti PBT di lokaliti setempat sebagai langkah mitigasi dan pengurusan risiko bencana. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Menteri, jawapan. Yang Berhormat. Surat arahan telah pun dikeluarkan oleh pihak KPKT untuk senantiasa melaksanakan pemantauan dan penambahbaikan dalam hal-hal yang terkait dengan infrastruktur awam, khususnya di kawasan-kawasan banjir, dan juga melibatkan kawasan-kawasan yang mempunyai kepadatan ataupun kerancakan di sudut pembangunan dan kemajuan. Dan antara langkah-langkah yang telah disarankan oleh KPKT dalam melaksanakan kerja-kerja ini adalah termasuklah dalam memastikan penyelenggaraan longkang, parit dan keseluruhannya, dan termasuklah kolam-kolam takungan yang wujud di kawasan-kawasan pemajuan. Dan pemantauan itu dilakukan secara berterusan, insya-Allah. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Soalan tambahan. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Tenggara. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan tambahan daripada saya, apakah inisiatif kementerian mungkin memperkenalkan sistem teknologi yang terkini dalam menyelesaikan masalah banjir kilat di bandar-bandar pekan-pekan seluruh negara, terutamanya yang diakibatkan oleh masalah penyelenggaraan sistem peparitan dan saliran, serta berapakah implikasi kos yang terlibat bagi seluruh negara? Terima kasih. Jawapan Yang Berhormat Menteri. Tuan Yang Dipertua, bermula 17 Jun 2021 sebenarnya kementerian ini telah pun mewujudkan satu task force yang dinamakan task force bagi menangani task force banjir kilat yang telah pun diketuai oleh Jabatan Kerajaan Tempatan di bawah KPKT yang juga dianggotai oleh beberapa agensi teknikal bersama seperti mana Jabatan Pengaliran dan Saliran JPS, Jabatan Kerja Raya, Setiausaha Kerajaan Negeri dan juga jawatan-jawatan yang lain. Dan objektif ini adalah bagi membincangkan sebenarnya dan mengenal pasti kaedah penyelesaian yang terbaik untuk mengatasi masalah banjir kilat. Sebab isu banjir kilat ini adalah mencakupi bukan sahaja di bawah PBT tetapi juga di bawah agensi-agensi teknikal, di bawah kementerian-kementerian yang lain. Justru task force ini diwujudkan dan mereka bermesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Di sudut implikasinya Tuan Yang Dipertua, pada tahun 2023 sejumlah 49.9 juta peruntukan telah pun diturunkan untuk menaik taraf sistem peparitan, manakala naik taraf ataupun penyelenggaraan kolam takungan banjir sebanyak 100 juta. Untuk tahun ini diperuntukkan 20 juta untuk naik taraf sistem peparitan, manakala penyelenggaraan kolam takungan adalah dalam lingkungan 50 juta. Walau bagaimanapun ia adalah bergantung kepada permohonan dari semasa ke semasa yang dikemukakan oleh PBT. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Soalan berikutnya saya mempersilakan Tuan Lim Lip Eng Yang Berhormat Kepung. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan lisan saya nombor 3.
Yang berhormat Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup untuk menjawab. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua untuk makluman. Yang berhormat Bangi juga telah membangkitkan persoalan yang sama berkaitan lemon law dan telah dijawab dalam sesi Kamar Khas semalam. Dan untuk makluman juga, lemon law adalah satu undang-undang yang menyediakan hak tebus rugi redress kepada pembeli kereta dan barangan pengguna lain untuk mendapatkan remedi terhadap produk yang berulang kali rosak dan gagal memenuhi standard kualiti dan prestasi. Antara remedi yang boleh dituntut oleh pengguna atau pembeli di bawah lemon law ini adalah pembaikan, penggantian, pengurangan harga atau pembayaran balik. Di Malaysia, peruntukan perundangan berkaitan hak tebus rugi pengguna terhadap pembekal atau penghilang sekiranya barang yang dibekalkan gagal mematuhi garanti yang ditetapkan terkandung di dalam beberapa undang-undang termasuk dalam Akta Perlindungan Pengguna 1999, Akta 599 di bawah kawal selia KPDN. Peruntukan di bawah Akta 599 yang berkaitan perkara ini adalah bahagian 5, garanti berkenaan dengan pembekalan barang, bahagian 6, hak terhadap pembekal berkenaan dengan garanti dalam pembekalan barang, bahagian 7, hak terhadap penghilang berkenaan dengan garanti dalam pembekalan barang, dan bahagian 12 bidang kuasa Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia. Sehubungan itu, peruntukan undang-undang bagi memelihara kepentingan hak pengguna di Malaysia telah diambil kira dengan jaminan untuk memperoleh barangan dengan kualiti yang munasabah dan hak untuk menebus rugi sekiranya barangan tidak mematuhi garanti melalui peruntukan di bawah Akta 599. Pada tahun 2024 ini, KPDN sedang melaksanakan satu kajian kebolehaksanaan lemon law bagi memperkasakan hak pengguna untuk menuntut tebus rugi sekiranya mereka menerima kenderaan bermotor yang rosak atau gagal mematuhi standard kualiti atau prestasi seperti yang dijanjikan oleh pembekal dan tidak dapat dibaiki atau dibetulkan. Setelah kajian selesai, satu keputusan dasar di peringkat kementerian akan dibuat sebelum penambahbaikan rangka kerja perundangan dilaksanakan. Soalan tambahan Yang Berhormat Kepung. Terima kasih Menteri. Proses melaksanakan lemon law ini boleh menjadi kompleks dan memakan masa. Oleh itu, saya mencadangkan undang-undang lemon di Malaysia ini diringkaskan dengan straightforward protection agar pembeli kenderaan yang substandard dan defektif tidak perlu melalui proceeding undang-undang seperti tribunal, arbitration, mahkamah dan sebagainya untuk menuntut ganti rugi mereka. Apa pandangan Menteri tentang cadangan saya ini? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, jawapan. Terima kasih Yang Berhormat Kepung. Sebagaimana saya maklumkan tadi, selain dari segi perundangan, selain daripada Akta 599, kita juga ada perundangan lain, kontrak law, Akta Sewa Beli, begitu juga Sales of Good Act. Dan kita laksanakan kajian kebolehaksanaan tidak bermaksud kita ingin memperkenalkan undang-undang baru. Sama ada kita strengthen atau perkukuhkan Akta Perlindungan Pengguna sedia ada, dan pada masa yang sama, Yang Berhormat, kita tahu kajian ini mengambil masa. Kita sedang dalam proses juga mempertimbangkan untuk dalam konteks instead of dengan izin memindah mana-mana undang-undang sedia ada, kita untuk memperkenalkan satu peraturan di bawah Akta 599 untuk membolehkan proses tuntutan ini dibuat pada kadar segera, dan apa yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Kepung juga tadi merupakan satu option yang saya fikir boleh kita laksanakan sebagai tindakan immediate sebelum kajian menyeluruh itu dapat diselesaikan. Soalan tambahan Yang Berhormat Kulim Bandar Baru. Baik, terima kasih kepada Tuan Speaker. Terima kasih juga kepada Kepung kerana membangkitkan isu yang penting kepada pengguna. Soalan saya kepada Yang Berhormat, adakah sejauh manakah kajian perbandingan yang dijalankan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Lemon Law ni? Contohnya ada beberapa negara yang mengamalkan seperti Singapura,
Filipina ataupun China. Sebagai contoh, misalnya lemon law di Singapura yang mana dimasukkan ke dalam Akta Perlindungan Pengguna di mana pembeli berhak membuat tuntutan dalam tempoh 6 bulan. YB, adakah skop perundangan ini juga merangkumi kereta terpakai? Contohnya di Malaysia, sekiranya termasuk apakah kaedah dan apakah perancangan kerajaan dalam menambah baik mekanisme penjualan kereta terpakai yang dikhawatiri tidak menepati kriteria kesesuaian jaminan keselamatan tempoh jangka panjang kepada pengguna dan pembeli. Bagi contoh, mungkin kita boleh mengetatkan lagi kelulusan Puspakom kepada kenderaan terpakai. Sekian, terima kasih. Jawapan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat untuk makluman di peringkat kini untuk paper peringkat awal yang tengah kita sediakan di KPDN untuk kebolehaksanaan lemon law ini. Kita melihat kepada best practices di beberapa negara, contohnya Amerika Syarikat, Kanada, Singapura sebagaimana yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi dan juga Philippines. Namun bagaimanapun kita melihat bahawa kita tidak boleh menunggu sehingga selesai pindaan ataupun penggubalan undang-undang baru. Atas sebab itu pada peringkat awal ini kita mempertimbangkan option-option lain termasuklah dalam konteks peraturan itu supaya kita dapat melindungi kepentingan pengguna pada kadar segera. Kita tahu antara isu berbangkit, contohnya Tribunal Tuntutan Pengguna, kes yang boleh dibicarakan, dibawa ke tribunal tersebut hanyalah tuntutan yang tidak boleh melebihi kadar 50,000, iaitu 50,000 ke bawah. Jadi kalau kereta contohnya kereta-kereta baru, nilai itu rata-rata melebihi daripada RM50,000. Jadi kita akan bertindak segera untuk memastikan pelindungan diberikan kepada pengguna kita khususnya dalam pembelian kereta baru ataupun kereta terpakai. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Maxim example. Baik, bertemu kembali langsung dari Parlimen. Kita berjeda seketika di Dewan Rakyat untuk kita bawakan siaran kita untuk persidangan di Dewan Negara yang sedang berlangsung. Bagi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan seperti mana kita kongsikan kepada anda, beberapa tumpuan-tumpuan yang sudah pun kita bawakan kepada anda berkenaan dengan strategi pengurusan kewangan ekonomi dan sebagainya, berkenaan dengan sektor perdagangan dan juga berkenaan dengan pengangkutan di wilayah Persekutuan Labuan dan juga beberapa kawasan yang dinyatakan dalam pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Dan Dewan Negara sudah pun bersedia ketika ini untuk soalan yang keempat. Silakan. Selanjutnya saya mempersilakan Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Ahmad Azam. Assalamualaikum, selamat pagi. Soalan saya nombor 6. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat Senator, pelbagai inisiatif yang membolehkan pemasangan sistem solar di peringkat tempatan serta pembangunan loji jana kuasa tenaga boleh baharu atau singkatannya TBB bagi memenuhi agenda nasional telah diperkenalkan oleh Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air (PETRA) bagi menggalakkan serta meningkatkan penerapan penjanaan TBB dalam pembekalan elektrik negara. Pelaksanaan kesemua inisiatif berkenaan bertujuan untuk meningkatkan komposisi campuran TBB dalam pembekalan elektrik negara supaya kita boleh mencapai 70% pada tahun 2050. Mengambil kira kategori dan keperluan pengguna, beberapa program yang telah diperkenalkan termasuklah program solar di bumbung bangunan atau dengan izin Solar Rooftop Program yang membolehkan pengguna menjana tenaga elektrik secara in situ, secara tempatan untuk kegunaan sendiri dengan memasang sistem solar di atas bumbung premis bangunan.
Antaranya, kerajaan telah memperkenalkan program pemeteran bersih atau Net Energy Metering yang dikenali sebagai NEM yang membolehkan pengguna menjana bekalan elektrik untuk kegunaan sendiri melalui sistem solar yang dipasang di bumbung premis bangunan dan kemudiannya menjual lebihan tenaga sebagai kredit tenaga kepada syarikat utility. Manakala program solar untuk kegunaan sendiri atau dengan izin solar for self-consumption, singkatannya SELCO, membolehkan pengguna menjana bekalan elektrik untuk kegunaan sendiri melalui sistem solar yang dipasang di dalam kawasan premis bangunan. Selain itu, kerajaan juga memperkenalkan pelaksanaan inisiatif pembangunan loji jana kuasa TBB berskala besar di bawah program Feed-in Tariff, Large Scale Solar Program dan juga New Enhanced Dispatch Arrangement ataupun NEDA bagi membolehkan penjanaan elektrik daripada sumber-sumber TBB termasuk solar, biogas, biojisim dan hidro kecil pada skala utility bagi meningkatkan kapasiti TBB untuk mencapai aspirasi peralihan tenaga nasional kita. Bagi meningkatkan kesedaran awam, soalan yang kedua, secara berterusan mengenai kepentingan penggunaan tenaga yang mapan dan lestari, Kementerian Petra dengan kerjasama pelbagai pemegang taruh turut melaksanakan program Malaysia Energy Literacy Program ataupun MELP bagi memupuk pemahaman yang menyeluruh kepada kumpulan sasar mengenai rantaian bekalan serta rantaian nilai bidang tenaga termasuk dalam aspek tenaga boleh baharu. Dan akhir sekali, pada masa yang sama, usaha ini turut dilaksanakan oleh kedua-dua agensi yang bertanggungjawab terhadap pembangunan industri bekalan elektrik di bawah kementerian iaitu Suruhanjaya Tenaga dan juga pihak berkuasa pembangunan tenaga lestari SEDA serta pihak Tenaga Nasional Berhad. Selain itu, kementerian sering mengadakan sesi libat urus dengan Persatuan Perniagaan dan Industri bagi menjelaskan dan mempromosi mengenai penggunaan tenaga lestari. Sekian, terima kasih Puan Yang di-Pertua. Soalan tambahan, Puan Yang di-Pertua. Silakan. Sekiranya kerajaan memberi fokus kepada tenaga boleh baru, apa akan terjadi kepada pendapatan TNB? Sebagaimana yang kita maklum, selama ini TNB adalah satu-satunya syarikat yang menyediakan tenaga sama ada industri ataupun rumah-rumah. Terima kasih. Terima kasih Puan Speaker. Seperti yang kita sedia maklum, untuk TNB yang mengoperasikan tenaga ini bukan hanya tertumpu kepada satu segmen. Sebagai contoh, bila disebut rantaian sektor tenaga ini bermula daripada penjanaan, kemudian kita juga ada sistem grid dan kemudian kepada sistem pengagihan kepada pengguna. Yang kita tahu bahawa di peringkat kerajaan sendiri pun dasarnya kita telah pun menetapkan supaya di pihak penjanaan itu juga dibuka ruang kepada pemain industri yang lain. Maka sebab itu kita ada penjana bebas sebagai contoh yang disebut IPP yang juga melibatkan syarikat-syarikat lain selain daripada TNB. Jadi sebab itu untuk tujuan mempromosikan TBB ini, pertimbangan itu turut mengambil kira dari segi campuran tenaga itu. Yang disebut sebagai, yang mana di peringkat kementerian kita ada satu jawatankuasa khas yang sebenarnya meneliti hala 7 sektor industri tenaga ini yang kita juga mengambil kira berapa kadar campuran tenaga yang sedia ada yang lebih kepada bahan penjanaan fosil dan juga yang kaedah baru yang lebih mesra aram dipanggil TBB ini. Sebab itu sasaran kita menjelang tahun 2050 itu campuran itu boleh mencecah sehingga 70%. Maka sebab itu di peringkat kerajaan pula satu lagi sudut bahawa TNB ini juga dari segi perancangan perniagaan mereka, dari segi keuntungan dan sebagainya itu juga memerlukan persetujuan daripada kerajaan dari segi nilai keuntungan yang mereka boleh jana setiap tahun supaya perkara itu bila dalam penentuan tarif itu kita berlaku lebih adil dan munasabah kepada pengguna di seluruh negara. Terima kasih Puan Speaker. Soalan tambahan. Silakan. Terima kasih Puan Yang di-Pertua.
Memang inisiatif penukaran karbon adalah satu langkah yang menggalakkan penggunaan sumber tenaga mampan, terutamanya di sektor swasta. So mohon Timbalan Menteri jelaskan usaha kementerian setakat ini menggalakkan penyertaan sektor swasta kepada inisiatif pertukaran karbon seperti Bursa Carbon Exchange. Adakah ini dengan sukarela atau disokong oleh kerajaan? Terima kasih. Terima kasih Puan Speaker, terima kasih Yang Berhormat Senator. Saya cuba memahami soalan tadi yang mana kalau untuk di peringkat kerajaan seperti mana yang telah diumumkan sejak tahun lepas melalui Pelan Hala 7 roadmap NETR telah menyatakan beberapa mekanisme yang akan diperkenalkan oleh kerajaan. Sebagai contoh yang disebut adalah energy exchange, iaitu yang mana di peringkat negara kita ini apabila kita telah mempunyai kapasiti untuk menjana tenaga boleh diperbaharui ini, kita akan membuat pertimbangan untuk menjual lebihan tenaga itu kepada luar. Jadi proses itu perlu melalui pasaran yang disebut energy exchange tadi. Pada masa yang sama, untuk penjanaan dari segi dalaman ataupun domestik, ketika ini kerajaan memang ada program yang spesifik. Sebagai contoh yang saya nyatakan tadi, bila disebut adalah large scale solar, LSS. LSS ini berfungsi seperti mana bila kerajaan akan menetapkan kuota, berapa banyak kuota yang kita akan buka. Contohnya untuk tahun ini, kerajaan bersetuju untuk buka sebanyak 2,000 megawatt. Dan untuk mendapatkan kuota ini, kita membuka secara bidaan terbuka supaya harga yang akan ditanggung itu lebih kompetitif. Tapi pada masa yang sama, insya-Allah moving forward, memang dalam penelitian kementerian adalah dalam soal third party access dan perkara itu akan diumumkan dari semasa ke semasa mengikut progresnya nanti. Terima kasih Yang Berhormat Speaker. Terima kasih. Selanjutnya saya mempersilakan Yang Berhormat Senator Datuk Nuraini bagi soalan nombor 7. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 7. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Senator atas soalan yang dibangkitkan. Tuan Yang di-Pertua, pewujudan ruang khas merokok di luar kawasan kedai makan iaitu tempat yang tidak diwartakan sebagai tempat dilarang merokok perlu mendapat kebenaran pihak berkuasa tempatan PBT. Pada 20 Januari 2020, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT telah mengeluarkan perkeliling iaitu sekiranya mana-mana pihak ingin mengadakan tempat merokok, ia mesti dibina menurut syarat yang ditetapkan dan mestilah mendapat kebenaran pihak berkuasa tempatan PBT. Tujuan utama syarat ini dikenakan adalah untuk memastikan hanya kemudahan asas seperti tempat abu rokok sahaja disediakan bagi mengelakkan perokok berada lama di tempat tersebut. Kementerian Kesihatan Malaysia terlibat di dalam pelaksanaan oleh PBT untuk memastikan semua technical input seperti yang digariskan di dalam perkeliling ini dipatuhi. Penyediaan tempat merokok di luar kawasan diwartakan adalah disebabkan oleh memastikan pematuhan kepada peraturan larangan merokok di tempat makan seperti yang termaktub di bawah Peraturan 11-1-D Peraturan Kawalan Hasil Tembakau PPKHT 2004 di bawah KKM kekal dipatuhi bagi melindungi rakyat daripada bahaya asap ataupun wap produk vape. Memastikan kebersihan tempat awam daripada pembuangan putung rokok merata-rata dan mewujudkan keadaan dinormalisasi budaya merokok dalam kalangan masyarakat terutama orang belum dewasa OBD dengan meletakkan tempat merokok ini jauh daripada pandangan awam. Sekian, terima kasih. Ada soalan tambahan? Ya, Yang Berhormat Senator Nuraini. Datuk Nuraini. Okey, terima kasih Timbalan Menteri di atas jawapan yang jelas tadi. Soalan tambahan saya, selain kedai makan, tempat awam seperti stadium bola sepak dan pekarangan masjid merupakan antara dua kawasan terbuka yang seringkali dijadikan sebagai zon merokok
oleh kumpulan individu perokok yang ingkar. Jadi soalan saya, dengan mengambil kira realiti kekangan dalam aspek keberadaan pegawai penguatkuasa yang mencukupi bagi tugas pemantauan di satu-satu kawasan, apakah bentuk kolaborasi penguatkuasaan yang sedang dilaksanakan oleh kementerian bersama pihak-pihak yang berkaitan untuk membendung perbuatan merokok di tempat awam yang merisikokan kumpulan individu seperti yang telah dinyatakan oleh Timbalan Menteri tadi. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator. KKM telah pun melaksanakan penurunan kuasa di bawah Seksyen 3 Akta Makanan 1983 ataupun Akta 281 kepada pegawai diberi kuasa seperti polis bantuan, pegawai penguatkuasa PBT dari kementerian dan agensi lain seperti KKM. Sehingga kini terdapat 189 orang pegawai penguatkuasa dan polis bantuan iaitu 95 orang penguatkuasa daripada DBKL, 77 orang polis bantuan daripada kumpulan Sunway dan 17 orang polis bantuan daripada UiTM Sungai Buloh telah pun diturunkan kuasa bagi memastikan pematuhan orang ramai kepada larangan merokok di tempat dilarang merokok. Proses ini akan diteruskan di bawah Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2024 ataupun Akta 852. Selain itu, pemekasaan masyarakat melalui penglibatan NGO, badan profesional dan lain-lain juga akan diteruskan. Untuk maklumat tambahan Yang Berhormat juga, pihak KKM turut melaksanakan talian khusus kepada masyarakat umum bagi melaporkan aduan melalui aplikasi WhatsApp. Saya boleh kongsikan nombor tersebut iaitu di talian 010 860 8949. Saya akan berikan nota bertulis kepada wakil-wakil rakyat senator di dalam ini supaya kita dapat saling bantu-membantu untuk menyalurkan aduan-aduan perokok-perokok yang tidak menghormati, terutama sekali menunjuk gaya merokok kepada kanak-kanak, kepada orang yang belum dewasa. Saya harap kerjasama ini dapat dijalinkan dengan menyalurkan maklumat-maklumat yang baik. Sekian, terima kasih. Baik, saya maaf ya kerana kita kesuntukan masa, saya mempersilakan Yang Berhormat Senator IR Muhammad Nasir bin Hashim untuk mengajukan soalan nombor 8. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 8. Puan Yang Pertua, pelbagai faktor yang telah menyumbang kepada kejadian jalan berlubang dan rosak, antaranya beban muatan kenderaan yang berlebihan, cuaca yang tidak menentu serta faktor usia jalan tersebut. Walau bagaimanapun, pihak kementerian memandang serius berkaitan kerja-kerja pembaikan jalan rosak, khususnya lubang jalan atau pothole. Kembali kepada sebab pertama, faktor pertambahan bebanan trafik dan kenderaan berat lebih muatan yang melalui jalan tersebut menjadi salah satu punca kerosakan jalan dan ia turut memendekkan jangka hayat jalan berkenaan. Ia memerlukan penguatkuasaan yang berterusan untuk mengatasi masalah berkenaan. Oleh demikian, kementerian di bawah agensi JKR telah membangunkan garis panduan jalan-jalan pewartaan berdasarkan berat kenderaan menerusi buku statistik jalan Malaysia sebagai panduan. Sebab kedua, kerja-kerja korekkan jalan yang dilakukan oleh pihak ketiga seperti syarikat utility turut menjadi punca jalan berlubang. Sebagai contoh, setelah kerja-kerja pemasangan kabel atau pipe selesai dilakukan, jalan berkenaan tidak diturap dengan baik dan ia menyebabkan jalan menjadi lebih mudah rosak. Terdapat sebahagian kerja utama penyelenggaraan jalan persekutuan yang dilaksanakan oleh pihak utility tanpa pengetahuan dan makluman awal kepada pihak JKR. Ini menyebabkan kerja yang dibuat tanpa pengawasan yang baik dan tidak mengikut garis panduan atau prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Sebab ketiga, keadaan tanah semula jadi merupakan salah satu punca masalah jalan berlubang dan hujan berterusan juga telah meningkatkan aliran air bawah tanah dan melemahkan sebahagian besar lapisan jalan sekaligus merosakkan permukaannya. Bagi mengatasi isu ini, kerja penampalan lubang jalan akan dilaksanakan mengikut SOP dalam tempoh 24 jam selepas aduan diterima.
Hal ini bagi meminimumkan risiko kemalangan kepada pengguna dan menghalang daripada kerosakan pothole menjadi lebih teruk. Oleh itu, pihak JKR telah membangunkan dengan izin Standard Specification for Roadworks Section 4 Flexible Pavement untuk digunapakai oleh kontraktor dan konsesi yang dilantik. Antara isi kandungan spesifikasi perlu dipatuhi adalah kaedah tampalan dan bahan tampalan untuk menghasilkan kawalan kualiti yang baik. Perkara yang perlu diutamakan di dalam kerja tampalan adalah darjah kepadatan tampalan tersebut mencapai 90% sehingga 100% seperti yang termaktub dalam kontrak penyelenggaraan persekutuan. Terima kasih. Ada soalan tambahan? Terima kasih Timbalan Menteri. Tuan IR Muhammad Nasir ada soalan tambahan? Saya ada. Oh, sorry. Soalan tambahan saya, Puan Yang di-Pertua ialah, adakah penggunaan bitumen yang juga ada memberi kesan kepada punca utama kerosakan jalan di Malaysia ni? Sebab yang saya tahu di Thailand dan juga Singapura, dia punya bitumen yang digunakan adalah berbeza dengan di Malaysia. Itu teknikal tu, Pak Muhammad Menteri. Ada 10 jenis jalan di Malaysia ni, Yang Berhormat Senator. 10 jenis. Selalu kita tahu jalan satu jenis je. Jalan pertama, jalan persekutuan. Kedua, jalan negeri. Ketiga, jalan bandaran. Ini adalah jalan di bawah KPKT. Keempat, jalan kampung di bawah KKDW. Kelima, jalan pulau pelancongan. Keenam, jalan belakang. Jalan belakang ini ialah kenapa yang Muhammad ketawa? Jalan belakang ni kalau di taman tu antara rumah dan rumah tu itu jalan belakang ya. Okey. Bulan Ramadan yang fikir bukan. Yang ketujuh, jalan pertanian ni bawah Kementerian Pertanian. Yang ke-8, jalan persendirian. Ini tak ada siapalah yang menjaga kecuali orang yang berkaitan. Jalan ke-9, jalan balak, jalan dalam hutan. Dan yang ke-10, lebuh raya. Ya. Betul kata Tuan IR Muhammad Nasir tadi, kita sentiasa sebenarnya mencari kaedah-kaedah dan juga bitumen yang tertentu. Ada dalam bahasa Inggeris dipanggil all-weather coal mix. Itu dengan izin. Itu sebagai contoh. Ya. Ada kaedah mill and pave, reconstruction, partial reconstruction. Ini kaedah-kaedah yang kita buat. Walau bagaimanapun kita akan sentiasa terus mencari jenis-jenis bitumen dengan campuran-campuran yang tertentu. Baru ni Menteri ada bertemu dengan Petronas untuk melihat apakah jenisnya, dan ada sekali itu kita ingin mencampurkan bitumen dengan getah. Ini ada dua tujuan. Selain daripada kita nak membantu memperbaiki jalan, kita boleh membantu industri getah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya mempersilakan yang selanjutnya Yang Berhormat Senator Datuk Seri Profesor Emeritus Dr. Awang bin Sariat untuk soalan nombor 9. Terima kasih Puan Yang Pertua. Soalan saya sudah ada soalan tambahan daripada Tuan mempunyai soalan, jadi saya menutup soalan nombor 8. Ya. Kita masih ada banyak lagi tempoh untuk persidangan. Nescaya ada peluang lagi untuk Yang Berhormat sekalian mengajukan soalan yang serupa kepada kementerian-kementerian. Ya. Saya mempersilakan Yang Berhormat Prof. Terima kasih Puan Yang Pertua. Soalan saya nombor 9. Bismillahirrahmanirrahim. Puan Yang di-Pertua, MOTEK melalui jalan jabatan dan agensinya di bawah sektor kebudayaan sentiasa berusaha memartabatkan serta memperkasa nilai budaya dan jati diri bangsa. Walau bagaimanapun, kami bagi meneruskan kesinambungan usaha menyemarakkan kempen budi bahasa budaya kita yang telah dilancarkan pada tahun 2005 oleh Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan KEKWA ketika itu. MOTEK berhasrat tampil dengan inisiatif baharu iaitu kempen amalan budaya nilai tinggi
yang merupakan teras pertama dalam Dasar Kebudayaan Negara Daken 2021. Bagi menggerakkan semula aspirasi kempen budi bahasa budaya kita sehingga ke peringkat akar umbi, MOTEK telah menjadualkan pelaksanaan kempen amalan budaya nilai tinggi pada tahun 2024 dengan penghayatan dan pengamalan budaya nilai tinggi termasuk nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Kempen ini diharap dapat menyuntik semula semangat dan aspirasi tersebut sama ada dalam bentuk komunikasi, pengucapan, perlakuan maupun tindakan dalam pergaulan. Kesemua elemen ini akan diterapkan ke dalam 4 institusi utama yang digariskan iaitu institusi kekeluargaan, pendidikan, perkhidmatan dan kemasyarakatan. Bagi menjayakan kempen ini, pelbagai program telah direncanakan termasuklah Majlis Pelancaran Kempen dan buku amalan budaya nilai tinggi yang dijadualkan diadakan pada 24 September 2024 hari Selasa bertempat di Panggung Sari Kompleks Kraft Kuala Lumpur. Sekian, terima kasih. Ada soalan tambahan tak Yang Berhormat Prof? Terima kasih Yang Bertuah. Terima kasih juga pada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Soalan saya ialah, adakah pernah dilakukan satu kajian impak sebagai garis panduan untuk membantu pelaksanaan budaya tinggi itu tadi? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Saya percaya Yang Berhormat Senator pun sudah menghadirkan diri beberapa sesi libat urus bersama dengan pihak kementerian. Di dalam sesi libat urus, pelbagai perbincangan dan soalan telah diajukan oleh pihak kementerian dan juga pelbagai kajian yang telah diajukan oleh pihak kementerian kepada pemegang-pemegang taruh yang turut hadir di dalam majlis sesi libat urus. Dan setiap perancangan ataupun setiap kajian yang telah dilaksanakan, ianya telah dimasukkan di dalam Dasar Kebudayaan Negara kita. Untuk makluman Yang Berhormat Senator, kita tahu teras utama ataupun teras pertama di dalam Daken adalah budaya nilai tinggi. Kita mempunyai 3 strategi. Strategi itu kalau saya sebutkan sampai besok pun tidak habis, saya akan bagi secara bertulis. Ada 8 pelan tindakan dan perkara-perkara ini sebenarnya ianya agak teknikal dan untuk saya bincangkan di dalam Dewan Yang Mulia ini mungkin Puan Speaker pun tidak memberikan saya masa yang lebih. Tepat Sekian, sekali. terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Seterusnya saya mempersilakan Yang Berhormat Senator Puan Norita binti soal. Terima kasih Puan Speaker. Mohon jawapan kepada soalan saya nombor 10. Terima kasih Puan Speaker, terima kasih Senator. Kementerian Pendidikan Malaysia bekerjasama rapat dengan Kerajaan Sabah dan Sarawak serta Jabatan Kerja Raya Malaysia untuk melaksanakan pembinaan dan pemasangan pekalan air Telaga Tiup ke sekolah bagi membantu menyelesaikan masalah air di sekolah-sekolah pedalaman Sabah dan Sarawak. Dan jumlah kos yang terlibat adalah sebanyak 94.5 juta ringgit. Sebanyak 79 buah sekolah di Sabah dan 11 buah sekolah di Sarawak telah dikenal pasti dan disenaraikan bagi projek ini. Pelantikan kontraktor telah pun selesai dan dilaksanakan dalam 6 pakej dan pembinaan sedang dijalankan. Kemajuan fizikal terkini bagi projek-projek ini adalah sebanyak 16.5%. Tempoh kontrak kerja adalah selama 2 tahun dan kesemua pakej dijadualkan siap pada suku ketiga tahun 2025. Kerja-kerja awalan seperti kajian geofizik, kerja pemetaan, kerja penyiasatan tanah dan penyediaan reka bentuk telah selesai dilaksanakan. Kini projek ini dalam peringkat kerja-kerja pembinaan struktur bergantung kepada pakej-pakej yang berlainan. KPM terus berusaha bagi memastikan pelaksanaan projek ini dapat diselesaikan dalam jangka masa yang singkat seterusnya dapat menyediakan infrastruktur pendidikan yang terbaik dan kondusif untuk kegunaan murid dan warga sekolah di kawasan pedalaman. Terima kasih. Ya, soalan tambahan.
Terima kasih Timbalan Menteri. Saya melihat kalau setakat hari ini hanya ada 16.5% progres penyiapan projek. Saya fikir progres penyiapan projek ini agak lewat. Kalau secara roughly kita ada 100 lubang untuk dikorek dalam tempoh masa yang tinggal 1 tahun lebih. 1 bulan kontraktor kena siapkan dalam 7-9 lubang. Jadi soalan tambahan saya, bolehkah tidak projek ini disiapkan dalam tempoh masa yang diperuntukkan, dan apakah halangan-halangan yang dihadapi oleh kontraktor dalam menyiapkan projek ini? Adakah ketidakcekapan kontraktor menjadi salah satu penyebab kelewatan penyiapan projek ini? Terima kasih Yang Berhormat Senator. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Seperti yang dinyatakan tadi, kemajuan fizikal bagi ke-6 package adalah sebanyak 16.5%. Dan saya mengambil kesempatan ini untuk memecahkan kesemua package tersebut. Package nombor 1 yang melibatkan 6 sekolah, kemajuan fizikalnya adalah 9% berbanding dengan kemajuan yang sepatutnya dalam kontrak dalam jadual 10%, iaitu 1% ke belakang. Untuk package kedua bagi 16 sekolah di Sabah juga, kemajuan fizikal adalah 17%. Dan kemajuan yang sepatutnya dalam jadual adalah 19%, iaitu 2% di belakang jadual. Bagi package ketiga, ini saya akan huraikan nanti, kemajuan fizikal hanya 3.95%, tetapi di jadual sepatutnya 47.08%. Saya akan nyatakan sebab sebentar nanti. Dan bagi package keempat, untuk 13 sekolah di Sabah, kemajuan fizikal 38%, dan ini adalah sama dengan kemajuan yang dicatatkan dalam jadual, iaitu 38% juga. Dan untuk package kelima, kemajuan fizikal 18%, seperti dalam jadual pun 18%. Dan package keenam, kemajuan fizikal 16.55%, berbanding dengan jadual 15.57%, maksudnya lebih kurang 0.9%, 0.98% di hadapan jadual. Berkenaan dengan pembinaan dan pemasangan pekalan air telaga tiup di Sabah bagi package 3 yang melibatkan 16 sekolah yang hanya mencatatkan kemajuan fizikal 3.95%. KPM hendak jelaskan di sini bahawa terdapat isu di tapak yang mana daripada 16 buah sekolah, 13 sekolah didapati tidak ada ataupun bekalan air bawah tanahnya adalah amat minimum dan ia tidak sesuai untuk dilaksanakan projek bekalan air telaga tiup bagi 13 sekolah tersebut. Maka untuk kesemua 13 sekolah tersebut nanti saya akan nyatakan 13 buah sekolah kepada Senator. KPM ada cadangan untuk tukarkan skop kerja kepada Atmospheric Water Generator AWG System, yang mana penukaran ini adalah dalam usaha KPM dan kita akan mengangkat kepada kelulusan di peringkat Kementerian Ekonomi selepas ini. Dan berkenaan dengan sama ada prestasi kontraktor yang terbabit menyebabkan kelewatan, di sini pihak KPM ingin memberikan komitmen bahawa kami sentiasa memantau dan memastikan bahawa prestasi kontraktor-kontraktor adalah pada tahap seperti yang dinyatakan dalam kontrak. Apa-apa prestasi yang tidak baik ataupun kekurangan, pihak KPM akan mengambil tindakan dengan segera. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Seterusnya saya mempersilakan Yang Berhormat Tuan Senator Tuan Surandi bin Saad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecah kaca, pecah gelas. Soalan saya nombor 11. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Tuan Yang di-Pertua, berdasarkan laporan kemiskinan 2022, kadar kemiskinan di luar bandar menurun daripada 12.4% pada tahun 2019 kepada 12% kepada tahun 2022. Manakala kadar kemiskinan tegar di luar bandar juga menurun daripada 0.9% pada tahun 2019 kepada 0.7% pada tahun 2022. Walau bagaimanapun, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah mengakui masih banyak usaha yang perlu dilaksanakan bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di luar bandar, terutamanya keluarga B40, miskin dan miskin tegar.
KKDW sentiasa komited meneruskan pelaksanaan inisiatif dan bantuan bagi membantu golongan ini. Antara program-program yang dilaksanakan adalah yang pertama, program perumahan rakyat termiskin yang merupakan program pembasmian kemiskinan luar bandar yang menyediakan bantuan bina baru dan pembaikan rumah kepada golongan miskin dan miskin tegar. Bagi tahun 2024, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 460.2 juta yang akan melibatkan 15,600 unit bina baru yang memberi manfaat kepada 75,000 ahli isi rumah. Yang kedua, program peningkatan pendapatan yang menyediakan bantuan peralatan dan latihan yang mensasarkan golongan miskin dan miskin tegar dengan memberi bantuan secara one-off bernilai maksimum RM10,000 dalam bentuk peralatan dan latihan. Bagi tahun 2024, sebanyak 17 juta telah diperuntukkan dan akan memberi manfaat kepada 1,600 peserta. Yang ketiga, program latihan kemahiran kerjaya yang mensasarkan golongan belia berumur 15 hingga 40 tahun dan menyediakan peluang latihan untuk kerjaya dan peningkatan pendapatan bagi kumpulan miskin tegar, miskin dan B40 luar bandar. Bagi tahun ini, kementerian telah memperuntukkan 17 juta bagi pelaksanaan PLKK. Yang keempat, KKW melalui agensinya iaitu Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS menyediakan kursus kemahiran Quick Win bertujuan untuk meningkatkan kemahiran sedia ada dalam usaha membolehkan peserta komuniti berpendapatan rendah B40 meningkatkan pendapatan. Bagi tahun 2024, sebanyak 4,2 juta diperuntukkan yang akan memberi manfaat kepada 940 peserta. Program yang kelima, KKW juga mempelopori program ekonomi secara berkelompok di kampung-kampung. Antaranya adalah program Desa Lestari yang merupakan program bantuan grant bagi meningkatkan pendapatan komuniti desa melalui penglibatan dalam pelbagai aktiviti ekonomi dan peluang utama. Bagi tahun 2024, 11 juta diperuntukkan bagi 5 program Desa Lestari. Dan yang ke-6, bagi mempercepatkan dan merancangkan pertumbuhan ekonomi di luar bandar, KKW telah melaksanakan pelbagai projek prasarana bagi menyediakan akses kepada infrastruktur dan kemudahan sosial yang setanding dengan kawasan bandar. Melalui belanjawan 2024, sejumlah 2.67 bilion telah diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur luar bandar. Terima kasih. Soalan tambahan. Soalan tambahan. Oh, dia passing kat kami. Oh, dia pass ke YB. Ya, silakan. Pakat. Yang Berhormat Puan Yang di-Pertua, saya harap relevan soalan saya ini. Saya ingat tahun lepas apabila Yang Amat Berhormat mengisytiharkan untuk menoktahkan miskin tegar sehingga ke akhir tahun lalu. Dan itu satu peluang yang sangat menggembirakan kita. Cuma boleh tak saya tahu jumlah sebenarnya data miskin tegar negara, berapa yang sudah pun dicapai, yang sudah dilepaskan, yang sudah dinoktahkan miskin tegarnya, dan berapa yang baki. Terima kasih. Yang Berhormat ada tak data tu, sebab tu soalan khusus. Okey, terima kasih YB Senator. Untuk soalan berkenaan, saya tak ada mempunyai data yang tepat. Tapi untuk makluman Yang Berhormat Senator, sebenarnya selain daripada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, banyak lagi kementerian-kementerian lain yang melaksanakan program membasmi kemiskinan. Dan di bawah program menoktahkan kemiskinan, di bawah Kementerian Ekonomi, di bawah Kementerian Ekonomi, yang mana sasarannya telah ditetapkan
dan dan telah berjaya. Program dan aktiviti pun telah ditentukan yang telah dilaksanakan di seluruh negara, dan kita figure sebenar, maksudnya sejauh mana program ini dapat menoktakan kemiskinan, saya tak ada di sini. Cuma kita dimaklumkan 3 buah negeri telah dinoktakan, iaitu Melaka, Negeri Sembilan dan juga Selangor. Dan berdasarkan miskin tegak kita lah, di kementerian kita, IKASih, untuk miskin tegak kita ada 57,066 orang, manakala bilangan miskin 178,168 orang. Jadi figure sebenarnya kita akan lihat dan kita buat jawapan bertulis nantilah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri, dan soalan yang terakhir, Yang Berhormat Menteri sudah lama menunggu, dipersilakan Yang Berhormat Senator Datuk Teo Eng T. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 12. Terima kasih Puan Yang di-Pertua memberi peluang untuk menjawab walaupun masa dah begitu ni. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Puan Yang di-Pertua, KPWKM ataupun Kementerian Penggunaan Wanita, Keluarga dan Masyarakat amat prihatin dan memandang serius ke kes-kes kecuaian ibu bapa yang tidak sedar meninggalkan anak-anak mereka di dalam kereta sehingga meragut nyawa anak. Sindrom terlupa anak ini di dalam kereta boleh berlaku disebabkan pelbagai faktor, antaranya perubahan rutin harian, tekanan atau stres, berfikir tentang perkara penting yang lain semasa memandu, keletihan, kelesuan atau cuba melakukan pelbagai tugas serentak, multitasking dengan izin dan lain-lain. Terdapat kajian oleh pakar akademik psikologi di sebuah universiti di Amerika Syarikat yang mendapati bahawa kebanyakan kes terlupa anak ini bukanlah masalah ibu bapa cuai atau tidak baik, tetapi ia berkait dengan masalah memori. Ia bergantung kepada keadaan dan boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, terutamanya apabila membabitkan anak-anak kecil yang belum mampu bersuara atau sedang tidur. Dalam hal ini, KPWKM sentiasa berusaha agar tragedi meninggalkan anak-anak di dalam kereta sehingga meragut nyawa tidak berulang. Antara usaha yang telah dilaksanakan ialah meningkatkan kesedaran dan memberi peringatan melalui media seperti hebahan tips dalam bentuk video dan infografik di media sosial, portal berita tempatan serta media perdana. Kita juga telah membuat hebahan melalui email kepada semua pegawai perhubungan korporat di kementerian ataupun jabatan, agensi persekutuan dan negeri ataupun hospital dan institusi pengajian awam yang mengandungi bahan-bahan promosi kempen. Jangan tinggal anak bersendirian dalam kenderaan. Itulah kempen kita untuk mereka mengkongsikan dengan warga masing-masing. Kami di KPWKM juga telah mengambil inisiatif dengan membuat pengumuman melalui alat siar raya di bangunan KPWKM sejak 21 Februari tahun ini. Menyedari kepentingan usaha berterusan, KPWKM akan terus menjalinkan kolaborasi yang aktif dan berkongsi maklumat bersama agensi lain bagi meningkatkan kesedaran awam agar ibu bapa tidak meninggalkan anak-anak dalam kereta sehingga menyebabkan kematian. Dalam hal ini, semua pihak boleh memainkan peranan masing-masing bagi menangani permasalahan ini. Namun, pemain utamanya adalah ibu bapa sendiri. Justru kita boleh membantu diri kita sendiri untuk tidak lupa dengan mengambil pelbagai pendekatan, antaranya seperti meletakkan barang penting seperti beg duit, handphone atau laptop di tempat duduk belakang bersama anak. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan, silakan. Terima kasih Timbalan Menteri. Soalan tambah saya. Pada tahun 2022 hingga tahun 2023 terdapat beberapa kes kecuaian ibu bapa yang mengakibatkan kematian anak di dalam kereta. Nombor 2, adakah ibu bapa yang terbabit dalam kes kematian anak tersebut didakwa dalam mahkamah dan apa hukuman yang dikenakan terhadap mereka?
Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya kita mengambil pendekatan untuk meningkatkan kesedaran dan membantu ibu bapa agar tidak lupa. Walau bagaimanapun kalau kita ikuti perkembangan dari segi berita, memang ada satu kes telah dibawa kepada mahkamah. Dalam hal ini KP WKM sebagai jabatan dan melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat telah mewujudkan satu garis panduan keselamatan kanak-kanak bagi taman asuhan kanak-kanak berdaftar daripada kita menghukum mereka. Kerana seperti yang saya katakan tadi, jawapan yang pertama tadi, ini kebanyakan dalam kes ini bukannya disengajakan. Dia lebih kepada memory lapse ke. Jadi sebab itu kita bersimpati juga, tetapi terpulanglah kepada pihak berkuasa untuk sama ada mengambil tindakan ke tidak. Namun begitu, saya juga ingin memberi peringatan bahawa pengabaian terhadap kanak-kanak merupakan satu kesalahan seperti termaktub dalam Akta Kanak-kanak 2001 di bawah Seksyen 31 dalam kurungan 1 dalam kurungan A yang jika disabit kesalahan boleh dihukum denda maksimum RM50,000 atau penjara maksimum 20 tahun atau kedua-duanya. Selain itu, kempen kesedaran kepada ibu bapa akan terus diperhebatkan. Kebetulan saya berada di Kuching semalam merasmikan satu program di Auditorium Borneo Cultures Museum Kuching mengenai kempen keselamatan kanak-kanak dalam kenderaan. Di situlah kita melihat bagaimana usaha pihak-pihak luar, bukan sahaja kerajaan melakukan peringatan tersebut. Cuma saya ingat lagi kepada soalan tadi, dari segi kita nak mengambil, sama ada kita mengambil tindakan penguatkuasaan dari mengambil mereka ke mahkamah, lebih baik mereka sentiasa diingatkan. Kadang-kadang kebanyakan kes ini bukan merupakan kes mereka yang kita rasa penuh sengaja untuk meninggalkan. Jadi walau bagaimanapun, ingatkan sekali lagi bahawa pemain utama dalam perkara ini adalah ibu bapa atau penjaga itu sendiri. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ahli-ahli yang berhormat, selesai sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-Usul, usul menjunjung kasih ke atas titah bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Menyambung semula perbahasan ke atas usul menjunjung kasih ke atas titah bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ahli-ahli yang berhormat, di hadapan saya ada seramai 38 orang ahli yang hendak berbahas. Maka saya membuat ketetapan bahawa masa yang diberikan adalah untuk perbahasan ini adalah 20 minit seorang. Saya mempersilakan pembahas yang pertama untuk hari ini, Yang Berhormat Senator Datuk Seri Hajah Zurainah binti Musa. Dipersilakan. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Kerajaan Malaysia Madani. Puan Yang di-Pertua, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kerana mengizinkan saya untuk menyertai perbahasan titah diraja ini. Saya juga ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Datuk Yang di-Pertua atas perlantikan beliau sebagai Yang di-Pertua Dewan Negara. Saya percaya pelantikan Datuk Yang di-Pertua akan memperkukuhkan dan meneruskan usaha mantan Yang di-Pertua dalam memperkasaan Dewan Negara sebagai upper house, parlimen yang akan disanjung dan bukan sahaja sebagai rubber stamp dengan izin. Sebelum saya memulakan perbahasan, izinkan saya untuk menzahirkan menjunjung kasih ke atas titah diraja ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sempena istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15. Ampun tuanku, patut merafat sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofia atas perlantikan sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong Malaysia terbaru.
Sesungguhnya Patik melihat pelantikan tuanku sangat sesuai masanya dengan latar belakang tuanku yang bukan sahaja pemimpin berjiwa rakyat tetapi fasih juga dalam bidang dunia ekonomi dan perniagaan. Negara dan rakyat kini sangat mengharapkan kestabilan dan pemulihan ekonomi. Titah diraja tuanku sememangnya memberikan nafas gembira dan lega kepada rakyat di seluruh Malaysia. Patik juga ingin merafat sembah setinggi-tinggi penghargaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang dan Tengku Ampuan Pahang yang telah menaungi negara dan rakyat jelata selama 5 tahun dengan adil serta bijaksana. Tak kala negara sedang dilanda banjir dan yang buruk pandemik COVID-19, ketidakstabilan politik dan geopolitik yang kian berubah, tuanku tetap teguh menjadi benteng yang mempertahankan kepentingan rakyat jelata dalam apa jua keadaan. Dengan penuh hormat dan takzimnya, Patik mohon izin dan perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong tuanku untuk meneruskan perbentangan hari ini. Ampun tuanku. Prof Yang di-Pertua, titah diraja Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong baru ini sememangnya memberikan kelegaan kepada rakyat jelata. Setelah bertahun dalam keadaan tidak menentu keekoran dari ekoran ketidakstabilan politik dan kelumpuhan ekonomi ekoran pandemik COVID-19, titah tuanku jelas. We need to get on with the show and put the people and the economy first. Dengan izin, ya, saya menyambut baik titah tuanku yang peka akan kerisauan rakyat dan fasih dalam dunia perniagaan. Tanpa melengahkan masa, saya ingin menyentuh 3 perkara yang telah disebut di dalam titah diraja baru-baru ini. 1, aspek ekonomi negara. 2, aspek pembangunan modal insan. Dan 3, aspek keselamatan cyber. Datuk Yang di-Pertua bergerak kepada aspek ekonomi negara. Duli Yang Maha Mulia Tuanku Agong telah menekankan keperluan untuk kerajaan meningkatkan daya saing ekonomi negara, mengurangkan hutang negara dan memanfaatkan tahun melawat Malaysia 2025 untuk merangsangkan ekonomi negara kita. Perkara ini sangat penting. Ekonomi kita telah menghadapi pelbagai cabaran dan kita perlu satu perancangan yang rapi dalam membangunkan perkara ini semula. Dengan izin, saya berpegang kepada prinsip a strong economy is the source of national strength. Justru 2 perkara yang ingin saya bangkitkan. 1, pengendalian aliran mata wang dan kejatuhan nilai wang ringgit. Sebagaimana yang semua sedia maklum, nilai ringgit telah susut secara drastik pada tahun ini sehingga mencatat kadar 4.7958 berbanding US dollar yang terendah sejak 1998. Nilai ringgit yang dilaporkan menyusut pada kadar terendah dan telah memberi kesan langsung kepada sektor import dan ekspor negara. Jabatan Perangkaan Malaysia telah melaporkan kadar ekspor negara menurun sebanyak 5.9% kepada RM122.1 bilion, manakala import meningkat kepada 1.7% kepada 109.7 bilion, iaitu peningkatan tahunan untuk pertama kalinya sejak Februari 2023. Aliran keluar modal negara, capital outflow, menerusi pengimportan harus dikurangkan kerana akan mengakibatkan tekanan pada dimensi makroekonomi negara dan menjejaskan pelaburan asing dan domestik. Saya ingin mencadangkan kerajaan untuk memfokuskan usaha menangani kelemahan ringgit dengan mempertingkatkan kebolehan pembuatan Malaysia dalam menghasilkan lebih banyak produk buatan Malaysia yang mampu bersaing di persada antarabangsa. Setakat 2022, perusahaan mikro, kecil dan sederhana hanya menyumbang sebanyak 10.5% daripada segala nilai ekspor negara. Oleh itu, saya ingin bertanya kepada pihak Kementerian Perdagangan dan Perusahaan, apakah usaha yang sedang dibuat untuk meningkatkan nilai ekspor syarikat Malaysia, khususnya syarikat PKS, dalam 5 tahun yang lepas dan sejauh manakah ia telah berkesan?
Apakah komposisi produk ekspor Malaysia hasil buatan syarikat Malaysia dan sejauh manakah komposisi produk ini telah berubah kepada produk high-end manufacturing industri dengan izin? Bagi pihak Kementerian Tenaga Sains, Teknologi dan Inovasi, apakah cara yang sedang dilaksanakan untuk meningkatkan R&D bagi syarikat Malaysia, terutamanya syarikat PKS dalam tempoh 5 tahun yang lepas? Berapakah produk hasil buatan R&D ini telah berjaya dikomersialkan dan dieksportkan? Saya percaya jika kita menumpu usaha dalam meningkatkan kebolehan pembuatan syarikat Malaysia kepada industri high-end manufacturing dengan izin, kita akan mengurangkan risiko aliran keluar modal dan sekaligus dapat mengurangkan risiko kejatuhan nilai wang ringgit kita. Perkara kedua yang saya ingin bangkitkan dalam aspek ekonomi negara adalah berkaitan sektor pelancongan. Memandangkan ketibaan tahun melawat Malaysia 2025, saya ingin memohon Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya untuk memperjelaskan apakah jenis keluaran produk di lokasi pelancongan tempatan yang bersifat budaya dan alam sekitar, ekoturism dengan izin, yang telah dikenal pasti untuk diketengahkan dalam promosi tahun melawat Malaysia 2025, dan apakah sokongan mohon pencerahan sikit. Tahun melawat Malaysia ni 2026. Masa saya kalau ditambah boleh? Tak. Tahun melawat Malaysia 2026. Ringkas saja 2026. Mohon maaf. Terima kasih ya. Terima kasih. Setahun. Excited. Tahun melawat Malaysia 2026 dan apakah sokongan dan penambahbaikan infrastruktur dan isi kandungan huraian pelancongan yang telah dirancang? Bagi Kementerian Komunikasi pula, saya ingin memohon penjelasan berkaitan proses kelulusan kebenaran persembahan artis luar negara, ya, yang terkini. Baik, bertemu kembali. Ketika ini sedang berlangsung di Dewan Negara perbahasan usul titah diraja oleh senator-senator yang sedang berlangsung ketika ini, dan izinkan saya membaca beberapa jawapan penting khususnya dalam sesi waktu pertanyaan-pertanyaan menteri. Soalan ketiga berkenaan dengan isu melibatkan anak syarikat di bawah silian MBI Kedah. Jawapan yang kita terima iaitu Kementerian Sumber Manusia ataupun KESUMA melalui Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia JTKSM akan menyiasat isu aduan melibatkan pelanggaran undang-undang yang dinyatakan. Dan pada 9 Januari 2024, JTKSM telah pun menjalankan siasatan terhadap syarikat itu dan didapati aduan adalah berasas dan majikan tidak dapat membayar gaji kerana masalah kewangan. Jadi JTKSM telah pun mengambil tindakan dengan mengeluarkan notis pematuhan kepada majikan tersebut pada 15 Januari 2024 untuk menyelesaikan tunggakan dan juga gaji semasa. Dan antara jawapan yang kita terima adalah semuanya akan dibayar sebelum Hari Raya Aidilfitri. Dan juga beberapa jawapan penting berkenaan dengan isu pelancongan yang kita dapat terima dari soalan jawapan nombor lisan, iaitu pada tahun 2023 jumlah ketibaan pelancong juga direkodkan meningkat yang telah pun disenaraikan dalam jawapan yang kita terima. Baik saudara, selain anda boleh menyaksikan kami di TV1, anda juga boleh menyaksikan kami melalui penstriman langsung melalui pautan yang kami sediakan kepada anda di kaca TV ketika ini, dan juga boleh mak turun secara percuma aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda untuk tontonan yang lebih komprehensif. Dan untuk hari ini juga pada permulaan urusan mesyuarat juga akan dimukakan Menteri Perundangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup ini di Dewan Rakyat. Akan diteruskan rang undang-undang perkongsian liabiliti terhad pindaan 2024 dan juga beberapa rang undang-undang lain yang akan dibacakan
diteruskan sepanjang persidangan di Dewan Rakyat hari ini. Dan juga di Dewan Negara turut diteruskan beberapa rang undang-undang untuk bacaan kali kedua dan juga beberapa urusan-urusan mesyuarat yang telah pun disenaraikan dalam aturan urusan mesyuarat hari ini. Sekian sahaja laporan kami daripada saya langsung dari Parlimen. InsyaAllah kita akan berjumpa esok untuk kita meneruskan sesi-sesi perbahasan dan juga usul-usul yang akan dibawa di Dewan Rakyat dan juga di Dewan Negara. Sekian saja, saya Karol Hafiz Yunus langsung dari Parlimen. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.